Line teruk ke kat sana? Meda. Duduk meja. Kadang-kadang. Okay, saya record tak apa. Saya memang tak boleh lagi minggu ni, saya masih di rumah. Anak saya kuarantin, so saya di rumah lah Lambat nak record pun lambat. Okay, saya start je lah. Alright, so hari ni kita akan masuk electromagnetic induction. So kalau ikutkan dia punya tutorial sampai next week, meaning that there is a long chapter and there quite a lot the question, bilangannya banyak lah dalam awak punya final. So kita masuk, so electromagnetic induction ni maksudnya kita dalam chapter, bila apa masuk induction? Induction ni ialah kita induced. Induced ni kita hasilkan. Kita nak hasilkan apa? Dalam chapter ni kita belajar kita menghasilkan elektrik. Dengan cara apa? Dengan bantuan magnet. So electromagnetic induction. Induce kan. So dalam chapter-chapter sebelum ni awak belajar tentang EMF daripada bateri. So itu adalah direct current. So dalam chapter ini bila kita inducekan EMF, so kita sebenarnya menghasilkan alternating current. So kita akan belajar menghasilkan current tetapi dalam alternating current. Ni contoh-contoh lah yang awak kalau dulu dalam basikal, ni dah lama dah, zaman dulu-dulu yang ada basikal yang ada lampu ni. Ada lampu ni, so awak akan, ni ada dia letak dynamo dekat situ kecil. So kayuh makin laju, pergerakan makin laju, so lampu yang terhasil makin terang. So itu kita inducekan sebenarnya. Ada current flow menyebabkan lampu boleh menyala. Macam ni, dia ada magnet magnet ni dia lalukan dekat solenoid. So dia akan menyebabkan current terhasil. So itu adalah contoh-contoh yang ini ada transformer macam transformer transformer menghasilkan elektrik jugalah, induce current. So ini adalah overview di dalam chapter 5 ini, apa yang kita akan belajar di dalam chapter 5. Alright, so kita tengok learning outcome dia. Mestilah awak kena tahu LO-nya. LO-nya adalah awak kena define. So bila define dalam awak punya UPS dan use dia punya formula V is equals to BA cos theta. Itu adalah formula untuk apa? Magnetic flux. Dan magnetic flux linkage adalah psi is equals to NV. So kena pakai formula itulah di dalam exam. So apakah magnetic flux? Magnetic flux adalah di dalam uniform magnetic field. Kita cerita pasal uniform magnetic field. Macam mana nak dapatkan uniform magnetic field? So awak tahu, so contoh kita ada magnet. Magnet bahagian bawah ni adalah north, bahagian atas ni adalah south. So awak tahu magnet dia punya field adalah daripada north ke south. So ini kita menghasilkan uniform magnetic field. So magnetic flux ini terhasil di dalam uniform magnetic field. Apakah maksud magnetic flux? Magnetic flux adalah the scalar product between magnetic flux density ataupun magnetic field strength B. Awak dah belajar di dalam chapter 4 macam mana nak hasilkan magnetic field strength ataupun magnetic flux density with vector area. Again, saya dah ajar juga di dalam chapter 4 vector area. So kalau macam mana dapatkan vector? So ni handphone awak so kita letak flat di atas meja. So ni dia punya area. So dia punya vector area adalah perpendicular dengan dia punya area. So ini adalah vector area. Alright, so mesti perpendicular. So phi magnetic flux adalah is equals to B dot A ataupun BA cos theta. B macam mana nak hasilkan? Dalam chapter 4 kita dah belajar macam mana nak hasilkan B. B ada untuk straight wire. Wire ada untuk macam mana formula untuk coil. Macam mana formula B untuk solenoid. Solenoid pula dia ada di bahagian tengah, di bahagian hujung. So ini semua terhasil di dalam chapter 4. Awak dah tahu macam mana nak kira B. B unitnya adalah Tesla. Tesla. Alright. So magnetic flux ni apa? Iaitu BA cos theta. The theta is between apa? Antara B dengan vector area A. Vector area. So it is a scalar quantity. So the unit is Weber.
WB. Ataupun ini B adalah Tesla, so Tesla meter square, TM square. Tetapi SI unitnya adalah Weber. Okay, so boleh. So itu adalah magnetic flux. Okay, consider consider ini kita letakkan kita punya satu objek, areanya adalah perpendicular dengan magnetic field, tapi dia punya vector area adalah parallel. So pada ketika ini sudutnya adalah kosong sebab vector areanya pada sudut kosong darjah dengan B. So macam mana dapatkan magnetic field yang ini? So maksudnya kita tahu sebenarnya kat sini ada north dan kat sini adalah south. So kita dapatlah B yang seragam, uniform magnetic field. So kita letakkan ada satu area dekat sini dan pada ketika ini kalau kita nak cari dia punya phi ataupun magnetic flux, so BA cos theta, theta is 0 meaning that the phi is maximum. So kalau ini dia letak secara parallel, dia punya surface area tu parallel dengan magnetic field tapi dia punya vector areanya adalah 90 degree, so meaning that daripada ketika ini magnetic fluxnya adalah kosong, cos 90 darjah. Ingat so kita punya sudut adalah antara B dengan vector area. So direction of vector area always perpendicular with ataupun to the ataupun normal with the surface area. So the magnetic flux is proportional to the number of field lines passing through the area. Maksudnya kalau kita punya field lines ini, kita punya B kita kuat, magnetic field kita kuat, magnet kita kuat. So maksudnya dia punya magnetic fluxnya juga bertambah kuat. Okay, so ada soalan setakat itu? Tak ada So magnetic flux linkage ni, psi. Magnetic flux linkage ni apa? So tadi saya cerita kalau ada satu wire saja, cord. So kalau lah dia ada banyak turns, so magnetic flux linkage psi is equals to NV, iaitu NBA cos theta. Just darab sahaja dengan bilangan of turns. Bilangan of turns, dan dia punya unit samalah masih lagi Weber ataupun Tesla meter square. Itu adalah magnetic flux linkage. Boleh tu? Alright, example 5.1. A single turn of rectangular coil of size 10 times 5 cm. So ini kita tahulah dia punya area, so mesti dalam SI unit lah. Is placed between the north and south pole of permanent magnet. So kita tahu kat sini ada magnet macam tu. Direction dia adalah north kepada south. Lepas tu dia letak ada satu rectangular coil kat sini. Dan kita tahu, okay, initially the plane of the coil is parallel. Plane dia parallel, macam ni lah. Asalnya macam ni. Tapi bila parallel, kita tahu dia punya vector area-nya adalah ke atas. Macam ni. Bayangkan dia adalah ke atas. Dan dia punya magnetic field adalah macam ni. So dia punya sudut asalnya adalah 90 darjah. And then the coil is turned 90 degree. So dia dah jadi flip macam ni lah. So dia punya area dia macam ni. Dan dia punya magnetic field pun macam ni. So sekarang dah jadi 0 darjah. Calculate the change in the magnetic flux through the coil. So asalnya adalah 90 darjah, so kosong lah. Magnetic fluxnya adalah kosong. Kemudian bila dia flipkan 90 darjah, vector area-nya dah jadi parallel, so cos kosong. So dapatlah kira BA cos theta. Area ingat mesti dalam units meter, tukarkan sentimeter kepada unit meter. Okay, so change of magnetic flux. So yang final tolak dengan initial, so dapatlah 7.5 × 10⁻³ Weber. Okay. Next. A single turn of circular coil with a diameter. So bila dia bagi diameter dalam unit sentimeter, so of course daripada diameter kita boleh cari apa? Kita boleh cari area. Is placed in a uniform magnetic field. The plane of the coil makes angle of 30 degrees. So maksudnya dia punya plane. So dia punya vector area
mestilah 90 tolak dengan 30. So calculate. Soalan dia, if the magnetic flux through the area of coil is 1.2 milliweber, so dia dah bagi magnetic flux. So soalan dia cari calculate the magnitude of magnetic field. So dia nak B. So dia nak B. So just masukkan dalam formula. So theta mestilah mesti plane dia buat 30 darjah. So area dia, vector area dia mestilah 60 darjah. Right? So phi is equals to BA cos theta. A kita dah dapat tadi daripada diameter. Phi dia dah bagi dalam soalan. So kita boleh cari B-nya 3.4. So theta-nya adalah 60 darjah. Soalan seterusnya adalah cari kalau turns, coil tu ada 30 turns, determine the magnetic flux linkage. Just darab sajalah. Dia dah bagi phi tadi. So psi is equals to n phi. So dapat magnetic flux linkage. Alright. Ni soalan dia. Example ni. 3 loops of wire shown in a region of space with a uniform magnetic field. So uniform magnetic field awak bayangkan. So dia dot maksudnya out of page. So dia punya ni adalah out of page. Ni lantai awak. So ni adalah out of page macam tu. Alright. So kemudian dia gantungkan. Ni ceiling. Atas ni dia gantungkan benda-benda ni. 1, 2, 3. Dan dia buat movement. So kalau kita dapat imagine, so dia punya sudut adalah 90 darjah lah dengan phi. Dengan dia punya magnetic field. B dia ke atas dan dia gantung macam ni. So dia punya sudut adalah 90 darjah. Alright So apa yang dia buat adalah loop 1 ni dia swing kiri dan kanan. So dia potong vector area dia macam ni. Dia potong secara 90 darjah dia punya field. So yang ini pula bayangkan kat sini ni adalah vector area. So kat atas ni dia potong macam ni. So potong 90 darjah dan dia turunkan atas bawah. So dia 90 darjah juga. So yang ini dia swing. Ada masa 90 darjah. Ada masa bila bulatan tu, macam mana saya nak lukis? Bulatan tu jadi menghadap ke sini. So dia akan jadi, dia punya sudut akan jadi 0 darjah. So soalannya, yang manakah akan berlakunya changing of magnetic flux? Jawapannya adalah loop 2 sahaja. Alright, so saya habis magnetic flux. Ada soalan? Soalan magnetic flux. Ada tak? Tak ada, madam. Okey tak? Ihsan, yang lain-lain okey tak? Boleh faham? Madam. Okey, itu adalah magnetic flux. So now kita masuk pula induced EMF. Induce, menghasilkan apa? EMF. EMF itu kita punya voltage lah. Dan bila induced EMF terhasil, of course kita akan menghasilkan current. Ini chapter ini dia punya mainnya adalah untuk kita menghasilkan current. Induced EMF 5.2. So ada dua yang cerita pasal induced EMF ni, iaitu daripada Faraday's dengan Lenz law. Faraday's law dengan Lenz law. Dah jumpa dah sebenarnya. Ni awak dah pernah dengar Faraday's dengan Lenz ni, awak dah jumpa dekat waktu tingkatan 5. So ni jumpa balik. So induced EMF kita akan tengok untuk kalau straight conductor, straight wire dengan coil dengan rotating coil. Rotating coil coil yang bergerak. Ni coil Alright, so macam mana terhasilnya induced EMF ni? Right. So kita tengok phenomenon untuk menghasilkan EMF. Macam mana? So ini adalah phenomenon of electromagnetic induction. Menghasilkan elektrik dengan bantuan magnet. So kita inducekan dia. So siapa yang jumpa ni? Michael Faraday. Faraday's law lah. So dia discover that kita punya ni, awak tahu dekat magnet ni kita banyak magnetic field line.
Ni awak tahu daripada north kepada south. So ni keluar macam ni keluar macam ni masuk. Ini adalah magnetic field lines yang wujud sebenarnya di dalam magnet. Dan didapati bila magnet ini tiada pergerakan, V-nya sama dengan kosong, no movement, current tidak flow. Kat sini dia just letak solenoid yang banyak. Solenoid, kemudian dia letakkan dekat iron core. Ni iron core, besi saja ni. Dan dia letakkan solenoid. Kat sini ada power supply tak? Tak ada. Kita yang nak hasilkan current. So dia letak apa? Dia letak galvanometer. Galvanometer kat sini awak tahu dia punya skala, dia punya petunjuk skala tu dia dekat tengah-tengah. So maksudnya sama ada dia boleh deflect ke kanan atau ke kiri menandakan current akan flow. So bila tak ada movement, Faraday ni tengok galvanometer ni tak berlaku deflection, bermaksud tak ada current flow. Dan bila dia gerakkan magnet ini ke kiri, nak masukkan ke dalam iron core ni, soft iron core ni, didapati current flow. Macam mana? Tapi dia tengok Faraday dia cerita dari segi magnitude je Dia kata current didapati galvanometer terpesong. Ada deflection. Maksudnya current flow lah. Okay. Lenz law cakap dari segi direction. Of course, saya terus explain dari segi Lenz law pula. Lenz law dia cakap dia sentiasa oppose. Current flow is always oppose daripada movement yang nak inducekan dia. Okay, now sekarang yang magnet ni nak masuk adalah magnet north. So automatic dia bila Lenz law dia kata dia oppose. Automatic belah sini pun jadi north. Sebab dia tak nak bagi magnet ni masuk. So bila dah jadi north, so jari awak akan jadi macam ni. Macam tu lah kot. Macam tu kan? Jari. So awak nampak pergerakan. Macam mana saya nak nampak ni kuku dia. Macam tu lah. Awak nampak pergerakan. So that's why kita nampak pergerakan ni adalah currentnya flow adalah ke bawah. So automatic kat sini kita tahu north sebab dia oppose. So current flow ke bawah sini dan tengok dekat galvanometer terpesong ke kanan. Faham? Faham tak ni? Okay tak? Faham, medium. Alright, good. Okay, so again bila tak ada movement lagi sekali, tak ada current flow. Ini Faraday punya finding Dan again, tadi dah masuk kat dalam ni. Sekarang magnet awak dah berada di dalam. Kemudian dia nak keluarkan. Belah sini adalah north tadi dan belah sini south. So bila north nak keluar daripada awak punya solenoid ataupun iron core tadi, so automatic dia ada berlaku deflection lagi bila ada pergerakan. So macam mana nak tahu dia punya arah? So Lenz law kata sentiasa oppose sebab yang nak keluar ni adalah north. Ni north yang nak keluar. So dia automatic dia menjadi south. Sebab tak nak bagi. So bila dia jadi south maksudnya dia tarik lah tak nak bagi magnet ni keluar. So automatic dia menjadi south. Okay, so bila awak tahu belah sini south, macam biasalah jari kat sini ni adalah macam itulah awak punya tangan. So automatic sini awak dapat dia punya direction of current flow adalah ke atas. So bila sini deflection ke kiri. Adanya current flow. Again, kalau dia adalah masukkan south, automatic sini jadi south. Faham? So yang ini, bila apa finding daripada Faraday kata kalaulah bar magnet tu stationary, current takkan flow. Tapi kalaulah dia bergerak, so adanya galvanometer akan menunjukkan momentary deflection. Menandakan apa? Menandakan adanya current flow. Tetapi dia punya direction sentiasa opposite direction. Therefore, when there is any relative motion between the coil and the bar magnet, induced current will flow momentarily. Selagi ada pergerakan itu adalah current flow.
Okay, so inilah dinamakan sebagai induced EMF. Voltage yang kita hasilkan, induced EMF. So conclusionnya, kenapa boleh berlaku current flow tadi? Sebab magnetic field lines through the coil changes, induced EMF will exist. Apa maksud dia? Kan saya kata tadi magnet ni dia ada magnetic field line kan? Ada magnetic field line kan? So bila dia masuk ke dalam ini, bayangkan ni macam ada wire-wire ni semua ni, masukkan ke dalam ini, automatic magnetic field ini akan terpotong. Berlaku perubahan magnetic flux. Sebab apa? Sebab terpotonglah tadi. Okay. So, magnetic field lines through a coil changes, thus induce EMF. Kenapa changes tadi? Sebab magnetic field line itu telah terpotong oleh line-line solenoid tadi. Awak kena dapat imagine lah benda-benda ni. Okay. So, ia juga bergantung kepada induce EMF itu makin laju. Okay. Makin laju, makin tinggilah induced EMF yang telah terhasil. Jadi Faraday's law kata electromagnetic induction ini bergantung kepada perubahan flux linkage tadi. Perubahan flux magnet. Magnetic flux tadi berlaku perubahan. Kenapa berlaku perubahan? Sebab ada pemotongan medan magnet. Okay, dan dia juga bergantung kepada laju atau tidak. So dia bahagi rate of. So bermaksud electromagnetic induction, the magnitude of induced EMF is proportional with the rate of change of the magnetic flux. Understand? So EMF is equals to dV over dt. Negatif ni kenapa? Formula dia ada negatif. Kenapa? Sebab negative sign indicates that direction of induced EMF sentiasa opposed daripada change of magnetic flux producing it. Okay, so we know that if the coil is connected in series with a resistor, contoh kita letak kita punya lampu lah pada dekat sini kita letak lampu. So boleh tak kita nak cari current? Boleh, sebab kita tahu EMF is equals to IR. Resistance untuk alat kita, let's say lampu tu kita tahu berapa resistance dia. So bolehlah kita cari dia punya value of current. Sebab induced EMF is equals to dV over dt. So kalau banyak solenoid kat sini, so semakin tinggilah induced EMF yang terhasil. So untuk calculate the induced EMF, magnitude of induced EMF, of course negative sign kita boleh ignore. Kita hanya guna positive formula sahaja sebab kita cari magnitude of EMF. Cuma kita nak tentukan direction tadi, kita tahu sebab dia sentiasa oppose. Itu Lenz law cakap. Alright, so kita tengok contoh magnetic flux passing V increase quickly but steadily at a rate of 5 times 10 negative 2 Weber per second. Maksudnya dia dah bagi nilai apa ni? Dia dah bagi dV over dt. Ataupun soalan if the coil have 500 turns, so dia dah bagi N dia 500, calculate the magnitude of induced EMF. So EMF is equals to N dV over dt, masukkan dalam formula, just dapat, so terus dapat jawapan 25 volt. EMF nya adalah 25 volt. Ini kita inducekan EMF kita. Next. Ada soalan tak setakat itu dari segi Faraday, macam mana dia dapatkan magnitude of induced EMF? Boleh tak? Faiz, okey tak? Bilang lah Faiz. Faham? Kalau dia beza sikit dengan yang kalau ada sumber elektrik kan? Dia tak, ni kita induce, dia tak ada elektrik. Dia tak ada elektrik kan? Ya, ini kita yang hasilkan elektrik, induce. Okay. Saya punya figure ni semua mana ada power supply? Mana ada? Tengok tak ada power supply. Mana ada?
Kita yang hasilkan. Faham? Macam mana nak hasilkan? Dengan pergerakan magnet. Kenapa? Sebab berlaku pemotongan flux medan magnet tu. Ada perubahan flux magnet. Understand? Faham madam. Okey, yang lain Ridwan. Okey tak? Ridwan? Ridwan, hilang Ridwan ni, tidur. Ridwan? Sarah? Sarah? Ya, madam. Ridwan, faham tak? Pukul Ya, 1 madam. Sarah faham? Boleh? Faham, madam. Alright, settle Itu Faradays dia cakap dari segi magnitude untuk menghasilkan induce. Eksperimen dia tadi dia dapati adanya galvanometer terpesong, maksudnya adanya induce EMF terhasil. So kita masuk Lenz law. Lenz law pula dia cerita, saya dah masuk sikit tadi sebenarnya. Lenz law dia cerita dari segi direction of induced EMF tadi. Dia dah kata sentiasa current flows dia sentiasa oppose daripada change yang producekan dia. Alright. So first experiment ini saya dah explain tadi actually. So automatic, so current kalau north nak masukkan ke dalam solenoid yang dibalut pada iron core, so automatic belah atas ni akan jadi north juga. Dia nak oppose daripada solenoid nak masuk produce yang change kan dia. Okay, so bila atas ni north, so ini jari awak north, so yang lain adalah current flow, so automatic awak tahu current flow adalah macam tu. Ke kanan. So pusing, so awak dapat current macam ni lah dan dia akan deflectkan galvanometer. So current flow macam tu. Ini adalah first experiment nak membuktikan there is the direction of the current flow. Okay, next. Alright, second eksperimen dia adalah, ni tricky sikit ni sebenarnya. Tapi saya terus explain gunakan right hand rule. Okay, kalau dalam chapter 4, kita ada guna Fleming's Fleming's left hand dengan Fleming's right hand. Untuk charge, kena guna dua-dua tangan. Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule. Untuk current, Fleming's left hand rule. Okay, tetapi untuk chapter ini, chapter 5, kita hanya menggunakan Fleming's right hand dynamo rule. Fleming's right hand dynamo rule. Iaitu hanya gunakan tangan kanan saja. Iaitu V, ibu jari adalah V, jari telunjuk adalah B, sama ada into the page atau out of page, dan jari hantu adalah induced EMF yang terhasil. So VBI, so VBI. So kita tengok eksperimen dia, awak tengok VBI. Okay, now consider the straight conductor, kemudian dia gerakkan ke kiri. Conductor ini kita tak ada current flow, tak ada current flow. Ini kita tak tahu current flow. So conductor dia gerakkan ke kiri, iaitu V-nya ke kiri, dan dia punya magnet adalah into the page. So keluarkan tangan kanan awak, ibu jari adalah V dan awak punya jari telunjuk adalah B into the page, dan automatic awak dapat current flow daripada Q pergi ke P. Dapat tak tu? Try tak tu? Ni. Dapat tak current flow ke bawah? VBI. Menggunakan Fleming's right hand dynamo rule. Dapat tak VBI? Buat tak tu? Nampak madam. Nampak Harith okay Alright, good. Alright, now dia punya explanation dia sebenarnya current ini, saya nak kena explain ni. Current ini dia terpaksa flow ke bawah sebab bila ada pergerakan V ke kiri, dia akan menghasilkan force yang oppose daripada pergerakan ke bawah ini. So kalau kita gunakan Fleming's left hand rule, kita adalah current FBI. Current kita tak tahu, current kita tahu.
Ni FBI. F ni adalah ke kanan. Ibu jari kita ke kanan. B ni adalah into the page. So automatic current kita tahu akan mengalir ke bawah. Kalau ada force ke kanan. Sebab apa wujudnya force ni ke kanan? Sebab dia oppose daripada yang nak producekan current tu. Iaitu yang producekan current dia adalah V nya adalah ke kiri. So force ni akan terhasil ke kanan. Itu cara dia punya explain lah. Tapi awak kena tahu just awak gunakan VBI sahaja. Gunakan tangan kanan. So apa yang saya explain ni tadi adalah since induced current flows in the conductor PQ and placed in the magnetic field, this conductor will experience magnetic force. The magnetic force ini adalah direction, the opposite direction of the motion. Ini yang saya kata tadi. Dia punya V adalah ke kiri. So automatic dia akan createkan force yang oppose daripada V. So current dia akan flow ke bawah. Kalau ikutkan ini kita akan guna Fleming's left hand rule. Tapi untuk kat sini kita inducekan current. So dia punya Fleming adalah Fleming right hand dynamo rule. Guna tangan kanan sahaja. Alright So habis. Itu adalah eksperimen Lenz yang cerita dari segi direction of current. Yang ketiga, ni semua masuk exam ni kena tahu juga ni, sama masuk dalam UPS ke apa, kena tahu Eksperimen yang ketiga adalah Thank you. ni ceritanya adalah, okey tengok. Ni tadi yang Faiz tanya ni. Ini kita jumpa dalam chapter 4. Ada current flow. Okey, ada current flow. Kenapa? Sebab ada bateri. Ada bateri. So, dan sebelah dia sebenarnya kita letak satu lagi set. Ini set A. Ini set B. Belah kiri ni set B. Kita letak set B ini berdekatan dengan set A. Tapi set B ni tak ada apa-apa. Hanya ada galvanometer. Asalnya dia dekat tengah ni. Asalnya dekat tengah. Alright. So, apa yang kita buat adalah dia ni berdekatan tau, dia dekat. Ni awak nampak macam jauh, sebenarnya dia dekat sangat. Alright Apa yang berlaku adalah, ni tak adalah space ni sebenarnya sangat dekat. Alright Apa yang berlaku adalah, mula-mula switch ini dia open. Ni switch ni open. So, bila kita close sahaja switch ini, okey kita pun close. Switch ni sekarang dah close. Apa yang berlaku? Current akan mengalir. Mula mengalir. Current daripada I-nya daripada kosong menjadi certain number lah. Certain ampere. Okay, so current begins to flow in the solenoid. Dan bila current flow, kita tahu dia ada solenoid dan ada soft iron core. Berlakunya magnetic field inside the solenoid. So macam mana nak tentukan? Menggunakan genggaman tangan kanan. So north awak belah kanan. So kita nampak, so yang ini. So kita tahu dia punya pole automatic north belah kanan daripada current flow tadi. So north ni belah kanan. Apa berlaku dekat set B ni? Dia oppose. Dia tak nak bagi current flow. Dia tak nak berlakunya perubahan magnetic field. So, dia nak elakkan berlakunya perubahan magnetic field dekat set A, automatic dia pun menjadi north. Tengok ayat dia, the magnetic flux flow through the solenoid Q, ni pada set pertama, increase with time. Maksudnya, according to Faraday's law, an induced current due to induced EMF will exist in solenoid Q. Sebab apa exist ni tadi? Sebab dia nak oppose daripada set yang pertama. Okay, so the induced current flow must produce the magnetic field that oppose. So bila oppose, dia akan jadi pole north juga. Faham tak apa saya cerita ni? Berlaku, so bila tahu north, so kita dapati, kita tengok flow lah dengan jari kita ni, kita tengok semua ni. So kita tahulah flow current ke atas dan kita follow wire ni, so current akan flow
So kita nampak galvanometer terpesong. Ini direction of current flow. So dia akan jadi north. Itu cerita yang pertama. Kalau awak tengok nota awak, untuk gambar yang pertama ini, dia punya cerita sampai sini. So dia refer ni semua, refer ke gambar atas. Faham? Awak baca. So ni moment dia adalah dia closekan switch. Bila close switch, current akan start flow. Kemudian induce EMF terhasil dekat set B. Ni solenoid Q ni. Ni solenoid P. Next kita tengok. Explanation untuk ni gambar ni pula. Apa yang berlaku? Tadi current memang dah flow kat sini. Kemudian switch S is open. Bila switch S is open, current apa jadi? Current akan reduce. Betul tak? Akhirnya menjadi kosong. Bila current reduce menjadi kosong, berlaku perubahan, decrease, the current start to decrease in the solenoid P. Ni, kita pun angkat switch ni, current decrease. So berlaku magnetic flux ini decrease with time. Sebab apa? Berlaku perubahan tadilah, current dah berkurang. Tetapi Q ini, set yang Q ini, dia tak nak pula bagi current itu berkurang. So dia inducekan EMF. So kalau sini adalah north, so dia akan menjadi south. Opposite lah sentiasa. Lenz law sentiasa kata opposite. Alright. So dia mesti solenoid Q must produce magnetic field that oppose the change producing it. Iaitu apa? Decreasing flux. Dekat mana? Dekat set P tadi. Okay. Therefore, berlakulah current flow in the clockwise direction. So maksudnya kat sini dia akan jadi south, sini akan jadi north. So ni akan jadi clockwise direction. Faham? Boleh tak? So ada dua cerita Cerita untuk gambar atas ni sampai ke bawah ni. Untuk gambar yang ini pula, gambar yang second ni, so dia punya cerita adalah sampai bawah ni. Boleh Akila? Faham tak? Akila? Alright. Faham Boleh. Okay, now. Ni dari segi cerita, ni combination. Example ini combination antara Faraday's dengan Lenz law. A single turn of circular shaped coil has resistance 20 ohm and area 7 cm square. Tengok area bukan SI unit, so mesti tukarkan SI unit. So meter square dah 10⁻⁴. So it moves towards the north pole of a bar magnet as shown in figure. So mata awak dekat sini dan kita punya turn circular coil ni dia bergerak ke arah north. So soalan saya, kalau ia bergerak ke arah north, so belah sini akan jadi pole apa? Belah sini yang saya tandakan ini akan jadi pole apa? Neng, pole apa akan jadi? No. North. Kenapa? Betul, jawapannya north. Kenapa jadi north? Neng, kenapa jadi north? Kerana dia nak produce magnetic field that can oppose the change. Yes, oppose the change. Oppose the change. Betul. So bila kat sini kita tahu north, very good Neng, thank you. So north kat sini, so ibu jari awak akan jadi macam ni lah. Ibu jari awak macam ni. So ini jari yang lain. So saya punya direction of macam itulah.
So saya punya direction of current flow dekat dalam loop ini clockwise ke anti-clockwise kalau mata tengok daripada sini? Afrina. Awak bayangkan awak genggam tangan awak, so awak punya daripada mata awak tengok macam ni dekat coil ini, awak nampak current flow clockwise ke anti-clockwise? Kena imagine soalan macam ni pernah keluar exam ni. Afrina. Clockwise. Clockwise, awak keluarkan tangan awak ke kanan macam ni. Awak keluarkan tangan macam ni. Kan? Awak punya jari akan tutup ke arah badan awak. Betul tak? Bila tutup ke arah badan awak, maksudnya current flow adalah macam ni lah. Ke arah badan awak. Yang kalau awak kat depan sini. Tapi bila mata tengok kat sini, of course kita akan nampak dia adalah clockwise direction. Faham? Faham. Itu adalah Lenz law cakap. Lenz law. Soalan dia seterusnya, itu saya dah cerita Lenz law. Sebab dia combination of Faraday's law. Faraday's dia cerita dari segi magnitude. Lenz law cerita dari segi direction. Alright. So soalan dia determine the induced current. So nak tahu induced current mesti kita cari induced EMF. Yang soalan ni dia bagi apa? Dia bagi area dah ada. Area, so mesti tukar SI unit, dan average rate of change of magnetic flux density through the coil is 0.55 Tesla per second. So dia dah bagi dV over dt. Okay, so dia dah bagi dV over dt. dV over dt. dB over dt. So NA dB over dt. Okay, phi again. Dia bagi B. Dia bagi dB over dt. So dV over dt, phi adalah BA cos 180 darjah. So negatif sebab dia bergerak macam ni. Yang ini adalah macam ni, so 180 darjah. Negatif BA. So masukkan actually formula ni actually dia tak ada negatif lah. Tadi dah kata for the sake of calculation tak ada negatif. So kita dapat dB over dt kita iaitu 7 darab 10 negatif 4. Dia dah bagi dalam soalan. dB over dt adalah 0.55. Area dia adalah 7 cm squared. So dia punya number of turns adalah 1. So masukkan, so awak dapat EMF. So soalan dia tanya current. So tapi dia dah bagi dia punya resistance. So EMF sama dengan IR. So bolehlah cari current is equals to EMF over R. So dapat nilai current. So soalan kedua dia adalah based on the Lenz law. So dia kata cari direction of induced current. Itu yang saya dah tanya tadi. So genggam tangan sebelah sini akan jadi north. Okay, so kita pun nampaklah daripada mata kita. So ini adalah jari yang lain tu. Jari yang lain awak genggam, so dia ke arah badan awak. So current flow dalam clockwise direction. Faham? Boleh tak ni? Okay, so saya dah habis 5 sehingga 5.2 dari segi Faraday's law dengan Lenz law. Okay, so next class. Okay, so sekejap. Okay, untuk next